This call is now being recorded. Okay, so selamat pagi semua, everyone. Good morning. Okay lah, apa kata cikgu nak dengar lah suara Aiman Syahmi baca doa. Cikgu dengar menang pertandingan Taranum kan. Aiman baca doa, Aiman. Dengar ke tidak saya cakap ni? Amin. Okay. Terima kasih baca doa. Okay, so kita pun tanda kehadiran seperti biasa. Window. Okay lah. Okay, Syifa je. Okay, so kita tanda dulu yang hadir dulu. Aiman macam mana? Aina, Aisyah, Amani belum, Akmal belum, Arisha belum, Aska belum, Bashir belum, Batisha belum, Suratun, Irmira je, mana Irmira? Belum, Hafizu belum, Hama belum, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cikgu terlepas ni. Alicia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, betul lah. Siapa seorang lagi cikgu terlepas ni? Syuhaizah Karim. Oh, betul lah. 7. Okay, save. Okay, cucuk dulu yang hadir. Okay. So besok cikgu akan bagi kerja offline lah. So setakat ini nanti cikgu tengoklah, cikgu bagi yang simple-simple je lah. Apa cikgu nak buat? Okay dah. Kemudian kita nak balik, oleh sebab kita ni dah siap tajuk yang terakhir hari tu, tajuk mesin. Jadi kita nak balik semula ke tajuk yang pertama. Sambil itu kita nak habiskan soalan di dalam buku teks. Penting jugalah soalan di dalam buku teks. Okay, jom kita tengok buku teks. Okay, kita pun ulang kaji secepat-cepatnya. Di sinilah. Okay, kita pergi ke tajuk tentang scientific skill. Okay, okay, so scientific skill. Are you ready? Baik. Okay, cikgu harap bersedia lah ya, murid sikit ni. Oh, ada yang baru masuk ke? Siapa tu?
Nur Arisha. Okay, kita tengok yang tajuk yang pertama ni, iaitu scientific skill. Kita ulang kaji dan sambil itu kita bersedia lah sebenarnya sebab nampaknya akan ada ujian. So scientific skill, okay, kita tengok kat sini dia naik ni apa, hot air balloon. So naknya naik hot air balloon tapi tak ada dekat Malaysia ni. Kalau ada pun waktu-waktu pameran je. So bolehlah naik, kalau pergi itu pun mahal. Okay, so there are many hot air balloons size. Dengar cikgu bercakap kan? Okay kan? Aiman okay tak Aiman? Tak ada masalah ha? Tiba-tiba cikgu cakap seorang-seorang ni 1 jam. Okay. Okay, there are many hot air balloons. Some fly high, some fly low. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Mengapa? Kalau yang ini dia kawal oleh api dekat dalam ni lah. So adalah konduktor dia ataupun kita panggil driver dia. Driver yang membakar api ni, so dia akan kawal sama ada nak bakar dengan api yang kuat, intense fire ataupun not intense fire, sama dia boleh kawal. Tapi kalau misalnya balon udara yang biasa, okay, so ini aktiviti yang sangat sayang, terlepas, tak dapat kamu buat. Kalau tidak kita dapat buat bersama-sama. Tapi nak beli pun murah je, kita tak payah buat lah. Macam dia buat ni sangat jarang yang dapat terbang. Cikgu sendiri pun tak tahu apa yang boleh dibuat supaya dia berjaya. Tapi kalau buat sendiri memang susah. Nak senang kita beli je dekat Super Safe, murah dan banyak. So how can scientific skills help Amir's question ini lepas tu dia buat. Lepas tu ada yang cakap kalau besar dia terbang lebih lama, kalau dia kecil dia terbang kejap saja. So ini eksperimen dia, muka surat 4. Okay, dia kata sizes of mini air balloon ni, dia kata okay, adakah saiz mempengaruhi masa penerbangan dia? Does the size of a mini air balloon affect the time taken for it to fly? Adakah dia mempengaruhi? Kalau mempengaruhi macam mana? Okay, dia pun keluarkan satu hipotesis. So kita kena ingat hipotesis ni ialah sesuatu kesimpulan. It is a conclusion, but we make it before experiment. Itu sepatutnya hipotesis. Okay, kalau conclusion dia akhir eksperimen. Kalau hipotesis early experiment sebelum. Okay, so the bigger the size of mini air, the longer the time it takes to fly. Dia kata, budak ni cakap ni hipotesis, dia kata betul ke kalau besar lebih lama? So therefore the manipulated variable, okay, kita pun jumpa satu variable, is the size of mini air balloon. And the responding variable pula ialah time taken for the balloon to fly. Okay, constant variable pula ialah type of paper we use. So dalam eksperimen dalam buku teks ni dia galakkan kita guna kertas minyak yang warna coklat tu. Tapi begitu susah saya cakap dengan kamu sebab kertas minyak tu sebenarnya dia berat. Bukan senang lah. Jarang lah. Ada murid yang pernah buat tapi murid tu dia minta bantuan untuk dia punya parent untuk modify macam tu lah, jadi barulah berjaya. Tapi untuk buat sendiri cikgu pun tak yakin. Tapi tak apalah. So apakah ada variables yang lain yang boleh kita libatkan di sini? Ada, contohnya size of the candle ataupun the wax burner. Wax burner ni dia lilin tau. Dia lilin yang kita gunakan untuk membuat. Okay, sekejap cikgu nak try. Oh, ni lebih baik. Okay lah, cikgu tukar dia jadi macam ni lah, lebih penuh. Okay, adakah ada lain lagi? Size of wax burner ataupun size of candle. Lepas tu type of paper dah dia masukkan. Okay, kemudian mungkin boleh jadi tempat juga. Kita membakar dia tu, kita buat daripada tempat yang rendah dan sebagainya. Kalau kita main dekat sekolah kita terlindung daripada angin.
duduk je dekat tengah-tengah tu, dekat tengah-tengah astaka tu, kita memang takkan ni lah diganggu, jarang. Tapi budak-budak memang boleh terbangkan sendiri. Sebab apa? Tidak ada angin, jadi selamat. Okay, so mini air balloon ini senang, kita boleh buat conclusion je, which is the bigger the size of the mini air balloon, the longer the time taken for the balloon to fly. Okay, so ini bla 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 bla. Kita pun tengok dekat sini, dia bahagian muka surat 5 ni. Cikgu nak beritahu dan nak maklumkan, macam bagi penegasan dekat kamu, conclusion yang betul sepatutnya kita beritahu macam ni. Ni hypothesis accepted ke ataupun hypothesis rejected. Ataupun dia pakai dekat buku tadi dia kata not accepted. Kita mesti cakap itu dulu. Sebab itu tadi hypothesis tu kita buat awal, sebab kita nak menerima hypothesis ataupun menolak hypothesis. Okay, kemudian barulah kita ulang balik. So if the size of mini air balloon increase, then the time taken for it to fly also increase. The bigger the size of mini air balloon, the longer the time for it takes to fly. Okay, ni kita sebenarnya dah simpan, dah baca banyak kali dah. Okay, so ni banyak-banyak yang murid-murid buat ni, A, B, C, D, E, F, G sampai M ni. Begitu banyak sekali A, B, C, D, sampai M. Banyaknya murid buat ni. Dia kata classify the mini air balloons based on the characteristics that you have observed. First, you can classify based on the color, and then you classify based on the sizes. You can also classify based on the type, the candle ni. Sebab ada yang petak, ada yang bulat. Yang bulat yang macam yang kamu boleh buat letak dalam terapung dalam air tu dan sebagainya. Okay, so kalau dia cakap dekat sini muka surat 5 ni, cikgu risau dia ada tanya, so predict the time taken for a air balloon to fly if plastic is used to replace the brown paper. Kalau saya akan predict the time will be longer. Sebab plastik ni dia tahan haba. Dia lebih insulate heat insulator. Dia adalah penebat haba yang sangat bagus. Jadi kalau kita gunakan plastik, saya rasa dia akan lebih lama lagi terbang. Okay, so kita pun pergi lagi muka surat yang seterusnya. Okay, muka surat 6. Okay, apa jadi kalau kita gantikan kertas tadi, kita gunakan ni kata brown paper tu kertas minyak, kita gantikan lagi dengan plastik, kita gantikan lagi dengan cardboard, kita ganti lagi dengan newspaper. Yang saya tahulah kalau berat memang tak akan terbang. Kalau ringan baru terbang. Kalau berat memang susah nak terbang. So does the type of material affect the time taken for the mini air balloons to fly? Dan saya rasa hanya yang ringan, which is maybe plastik dengan newspaper. Kalau cardboard tak boleh terbang. Okay, so next, okay, manipulative skill ni ada 5, which is ada dekat muka surat rumusan, nanti kita tengok. So kita nak tengok kenapa dia penting. Muka surat 8, ni kita tengok si Amir ni. Ni Amir. Ni Amir. Okay, Amir cakap apa? Kenapa penting science manipulative skill? Okay, science manipulative skills are important because it is to ensure the results of investigation are clear and precise. Jadi tepat dan juga jelas. Jadi yang pertama, kamu handle specimen. Yang kedua, kamu use apparatus. Yang ketiga, kamu buat lakaran, sketch. Kemudian yang keempat, kamu membersihkan dia, yang which is cleaning. And then number 5, if you storing, kamu simpan dia. 5 step tu memang buatlah apa-apa aktiviti saja memang kena buat. Kalau tak buat, itu maksudnya tak buat eksperimen lah tu. Okay, so ini kita skip juga membuat kipas ni. Muka surat 9 ni kipas kata air conditioner yang secara manual. Kita memang skip lah, tak dapat lah buat ni. Okay, muka surat 10 ada info science. So science process skills and manipulative skills sebenarnya tidak hanya diamalkan di laboratory, dia kata. Not only we used in the laboratory. Tidak semestinya kita amalkan bila kita masuk makmal sahaja.
kita sebenarnya buat dia setiap hari. Contohnya dekat rumah kamu lepas makan, kamu cuci, lepas tu kamu simpan bekas makanan kamu. Jadi itu juga adalah scientific skill. Jadi contohnya kamu membilang. Contohnya mak kamu kata nak masak, nak guna 5 cili. 5 saja cili nak masak pedas ni, nak guna 5 cili api. Jadi kamu sebenarnya measuring and using numbers. Mak kamu cakap tak nak, jangan pakai yang hijau belum masak. Jangan pakai yang hijau, nak pakai yang warna merah. Jadi kamu sudah classifying, kamu sudah observing. Jadi sebenarnya kamu sebenarnya mengamalkan dia, cuma namanya kita tidak begitu kita tak ingat ataupun kita tak faham lah dia. Okay, pharmacy tengok ni. Dekat pharmacy sebenarnya ada dia buat classification of medicines. Jadi dia susun kalau jenis berbahaya, letak botol yang macam mana dan sebagainya, label sebagainya. Kalau dalam pembinaan engineer, dia bina ni, dia pun guna nak ukur berapa banyak batu bata, berapa kilogram simen, lepas tu nak berapa keluasan dan ketinggian dan sebagainya, nak mengukur. Kalau dalam agriculture, tengok ni kamu membuat pemerhatian, kemudian kamu membuat lagi eksperimen. Dia balut ni kenapa? Ni tahun 3 dia orang belajar, dia orang balut, nanti tumbuh pucuk yang baru. Okay, so tak apalah. So ini kita nak baca rumusan muka surat 11. Kita ada jumpa sebenarnya setiap hari dalam eksperimen ataupun di dalam kehidupan kita menjalankan 12 science process skill. Kamu bilanglah daripada observing ni. Kalau kamu kira sampai ke experimenting, pusing dia ada 12. Kemudian science manipulative skill ada 5, which is use and handle apparatus and materials. Lepas tu yang kedua, sketch specimen, store specimen, handle specimen, clean specimen ataupun apparatus. Pakai, mula-mula pakai, use and handle ni. Lepas tu pakai lagi bahan. Lepas tu yang ketiga, buat lakaran. Yang keempat, bersihkan dia, dah siap guna. Yang kelima, simpan dia semula. Benda tu je. Okay, so kita pun pergi kepada mind challenge. Okay, cikgu nak buat ni. So keluarkan buku tulis kamu. Okay, bermula sekarang kita nak menulis banyak lah. So buku aktiviti tu kita nak guna. Siapa yang hari ni tak ada buku aktiviti, okay, cikgu bagilah kelonggaran dahulu, iaitu kamu boleh tulis dulu di dalam mana-mana kertas, nanti kamu tampal balik di dalam buku tulis yang sebenar. Okay, untuk hari ni tak apalah, tapi harap lain kali ada. So tapi memang buku kamu ada dengan kamu. Okay, so sekarang boleh dapat Okay, kita pun pergi kepada muka surat 12, soalan mind test, mind challenge. So kamu pun tulis hari dan tarikh seperti biasa. Contohnya ni buku cikgu. Okay, so today is Thursday. So tulis Thursday. Thursday. Kemudian tarikh maybe dekat sini lah kot. Hari ni ialah 12 August 2021. Okay, di bawah ini kamu tuliskan dia mind challenge. Tuliskan muka surat dia, page 12, and tuliskan dia. Okay.
Okay. Okay, boleh? Buat macam cikgu lah, senang. Macam tu. Tarikh kat atas tu. Okay, semua ada buku ke? Kalau tak ada buku, cikgu beritahu sekali lagi. Seperti biasa, salin dulu dalam mana-mana. Kemudian nanti kamu salin ataupun tampal je semula dalam buku. Tulis yang panjang tu. Okay, so kita pun menjawab. Soalan yang pertama. Answer all the following questions in the science exercise book. Memang tu pun kena buat. So apa yang nak diberitahu lah, seluruh Malaysia pun membuat benda yang sama seperti yang kita buat sebenarnya. Cuma bezanya dia buat tu disalin soalan ke. Cikgu tak nak salin soalan, tak mahu membazir masa. Cikgu nak salin terus kepada jawapan. Okay, get ready. Cikgu harap kalau kamu nak jawab, kamu boleh buka mikrofon. Kalau kamu nak apa-apa saja, kamu boleh buka mikrofon. Okay, jangan cikgu cakap seorang-seorang je. Okay, based on the situation below, identify an inference. Dia nak inference, iaitu reason. Inference ialah reason. Okay, sebab. So, kita mesti memerhati dulu, make observation dulu, baru kita boleh nyatakan sebab. So, look, the dustbin has fallen. Ini dia punya pemerhatian. What caused the bin to fall? Maybe it was a monkey from the grove nearby. Since the area was cleared out, I often see monkeys wandering around. Dia kata, dekat tepi sekolah tu ada satu kawasan semak samun. Macam tu, semak samun. Macam hutan lah, tapi semak samun. So the grove ada monkey, tapi bila dah semak samun tu ditebang ataupun clear up ni nak cakap apa? Dipotong lah, maksudnya ditebang macam tu. Jadi monyet-monyet tu wandering around. Monyet-monyet pun berkeliaran. Jadi dia pun pergi masuk ke sekolah cari makanan. Jadi padan muka manusia, itulah akibatnya, akibat kita merosakkan dan mencemarkan alam. So, apakah dia punya inference dekat sini? Dia sudah bagi maybe ni. Okay, so kita boleh cakap, kita ulang balik tapi kita cuma tukar dia punya ayat dia. So, number 1 tu memang kerana monyet. So, kita cakap because the monkey, dia buat apa pergi dekat tong sampah ni? Dia nak cari makanan di dalam kawasan sekolah. Okay, so kita pun tulis dekat sini number 1. Okay, number 1. Terus lepas tu kita pun nak tulis dekat sini because. Okay, because. Siapa? Monkeys. Dari mana monkeys tadi? Grove, kan? Because monkeys from nearby groves. From nearby grove. Boleh nampak jawapan cikgu ni Because monkey from nearby grove. Come. Tak maulah come. Came lah patutnya. Came. Looking for food from school area.
titik. Okey, boleh? Boleh salin jawapan cikgu dan sama macam cikgu buat ni lah. Macam ni je. Terus jawab nombor 1 apa dia. Okey, kita semua tajuk kita belum buat mind challenge ni. Jadi cikgu harap kamu boleh ikutlah cara macam ini, senang. Okey, boleh cikgu next Okey, soalan number 2. Okey, boleh cikgu next Kalau tak, kalau ni cakap je tunggu ke apa ke. Okey, so kita pun nak tengok permainan ini. What is this? Dalam bahasa Inggeris dia panggil spinning top. Apa tu spinning top? Gasing. Spinning top bahasa Inggeris panggil gasing. So Lim made the hypothesis below while playing the spinning tops with his friend. The greater the number of turns of the string around the top, the longer it takes to spin. Jadi kalau dia kata dia dia balut ni dengan tali kan. Jadi semakin banyak kamu balut dia ataupun balut lah ke apa panggil greater turns, number of turns tu semakin banyak kamu pulas sekeliling dia. Jadi dia akan, bila kamu lempar dia akan lama lagi berpusing. Adakah itu betul? Okay, so since it is a hypothesis, dia adalah dibuat lebih awal berbanding sebelum dia start menguji ni. Okay, so kita tak tahulah dia betul ke tak ada. Yang penting dia cuma nak tahu dekat sini manipulated variable and responding variable sahaja. So daripada soalan ini dia bagi ni, which one is the manipulated variable? Inilah number of turns of the string around the top. Panjang? Ya, tapi itu jawapan yang lengkap. Kalau kamu tertinggal number of turn saja. Apa number of turn of what? Dia kalau dalam bahasa Melayu, gulungan tali sekeliling gasing. Jadi kalau panjang barulah lengkap. Itu sebab tu kita terpaksa ambil dia panjang. So dekat sini kita tandakan dia sebagai MV, which is the manipulated variable. While the longer it takes to spin ni, kita kena ubah ayat ini menjadi time taken by the spinning top to spin. Dia longer it takes to spin ni bahasa yang belum lengkap. Jadi kita kena ubah dia. Tetapi kita boleh tandakan di sini RV. Okay, so kita pun jawab dia. Kita nak jawab soalan nombor 2, kita pun skip one line. Jangan campur-campur. Number 2. Okay, kita tak nak sama-sama soalan apa tempat yang sama, tak mau. Okay, so number 1 is MV sama dengan number 2 tak mau. Number 2 is RV. Okay, number 1 tu senang. So number of turns of the string around the spinning top. Okay, number of turn of the string around the top. Jangan. Number of turns of string around the top. Okay. Manakala RV ialah time taken for spinning top
to spin. There you go. Okay, boleh ha? Boleh salin ha jawapan cikgu ha? Baru sikit ni. Number of turns of string. Tak apalah cikgu tertinggal the tu tak penting lah. Number of turns of string around the top. And then time taken for spinning top to spin. Masa yang ambil sini boleh ganti by ataupun ganti, tak payahlah. Okay ha? Siap? Boleh cikgu pergi ke soalan nombor 3. Okay. Oh, ini cerita zaman-zaman dulu ataupun cerita dongeng. Tak tahulah kamu masih ada dengar, tapi saya rasa ada kot generasi kamu ni. So ceritanya apa? Ada crow, burung gagak ni dia dahaga. Tengok ni dia sedihnya. Dia duduk dekat kawasan padang pasir, dia dry or the desert tempat yang panas lah. So hot season, maybe hot season ataupun mungkin tempat tu memang panas, extreme weather. So dia pun sedih, jumpalah air di dalam balang, tapi paruh dia, the beak does not fit into the container ataupun the jar. So apa yang dia buat? So he comes back and forth looking for pebbles, batu kecil, pebbles. So dia pun insert the pebbles into the jar until the water rises. The water level rises, barulah dia boleh sampai dengan dia punya paruh dia. Okay, so ini adalah cerita dongeng yang menunjukkan kepada kita kalau kita berusaha, dia akan berjaya, ya. Itulah dia anak-anak. Kalau kamu tengok daripada cerita ni, zaman-zaman saya kecil dulu begini saja cerita dia. Zaman kita kancil dan buaya, kita pun tahu kita kena cerdik bila jadi kancil. Pada masa yang sama, kita jangan mudah terpedaya dengan terpedaya dengan orang yang kita tak kenal ataupun orang yang kita kenal pun sama juga. Begitulah kami waktu kecil, kami mendapat pengajaran daripada cerita-cerita yang sebegini. Jadi kamu tengok ni, kesungguhan dia akhirnya membawa kejayaan. Dia anak-anak murid, cerita ni simple tetapi sangat bermakna. Usaha tengok ni, kalau ikut sini berapa kali nak ulang-alik ni, nak mencari batu ni. Lepas tu ada juga yang tanya dululah, dah cikgu kalau masuk air, masuk batu dalam ni kotor tak? Lepas tu kita nak jawab macam mana? Sekarang ni ada mesin air kowe lah, kuku lah, kuku kaki semua tu, semuanya ada penapis air, dan penapis air tu ada menggunakan batu. So kalau kita ingat dulu ada satu tajuk dalam tahun 3 ke tahun 2 kot, kita belajar tentang tanah, the soil. There are 3 types of soil. So garden soil, clay soil and the sand soil. So kesemua ini dia ada batu. Sebab apa? Sebab batu dia akan menapis air. Jadi air yang bersih dibekalkan kepada manusia sebab ada batu-batu di dalam tanah. Ni jadi sebab itulah jadi manusia pun tengok, oh boleh guna batu untuk menapis secara semula jadi. Jadi dia pun buatlah mesin, masukkan lagi penyejuk, masukkan lagi pemanas, jadilah kita pun tekan saja suis dapat minum air. Okay, so enough talking. Cikgu ni memanglah kalau dah bercakap. Okay, A, B, C. Predict what will happen after picture C. Apa? Kalau dah berjaya, air dah naik ni. The crow will drink the water from the jar. Okay, so kita pun jawab nombor 3 A. Okay, kita tuliskan begini ya murid ya. Okay, kita skip one line. Okay, so kita skip one line. Number 3, kita tuliskan A di dalam ini, baru cantik. Okay, so jawapan dia, the crow
Oh, the bird. Ikutlah bird pun boleh. Kita pun tak tahu tu burung hitam tu, tak tahu lah sebenarnya crow ke bird ke. Tak apa, boleh. Tapi jangan pakai it. Tak boleh. It, she, he, tak mau. So the crow, kita pun wajib gunakan will ni. Bukanlah wajib tu sampai berdosa, tidak. Tapi untuk menunjukkan bahawa ia adalah sesuatu yang belum berlaku. So kita pakai will. Akan, will. The crow ataupun the bird will drink the water from the jar. Okay, cikgu nak tulisan cikgu ni, pen ni pun. The crow will drink the water from jar. Bawah ni. Okay. Dia pun berjaya minum. Kancil kata, kamu berbaris semua dekat dalam sungai ni, berbaris. Raja cakap apa? Raja cakap, saya diutuskan untuk mengira bilangan buaya. Buaya pun terpedaya. Buaya pun pergilah ikut. Tak berfikir, tak ada nak siasat dulu ke arahan betul ke raja suruh ke, ikut saja. Inilah zaman sekarang. Orang cakap share link, share post, share. Rupa-rupanya kena tipu. Sebenarnya kancil suruh beratur sebab kancil nak menyeberang sungai. Okay, 3B. What are the manipulated and responding variables from the situation above? Okay, kita akan buat macam tadi juga, MV dengan MV dengan RV, tapi kita nak pastikan dia apa yang berlaku. Okay, so what is the manipulated variable dekat soalan ini, dalam situasi ini? Of course, apa yang dimasukkan dekat sini? Ni, number of pebbles, bilangan batu-batu kecil. And then the responding variable, hasil dia ialah ini, the level of water in jar. Okay, so kita pun jawab dia dekat situ. 3B. Okay, kita buat ni 3B macam ni. Lepas tu kita buat dia MV sama dengan okay. So 3B MV dia ialah number of pebbles. Number of pebbles. Okay. PEBBLES, pebbles. Manakala dia punya RV ialah level of water in jar. Kita dah belajar mesin dulu, lever. Itulah yang menyebabkan murid-murid selalu rasa geram dan marah. Cikgu ni kenapalah sebutannya sama. LEVER ialah tuas. LEVEL ialah apa? Paras air. Paras, level. Macam kita main game. Kita dah dah selalu main game setiap minggu. Level ialah apa? Kamu punya level. Contohnya berjaya upgrade cereal jadi level 2, level 3, jadi makin mahal boleh jual. Itu yang kegunaannya kita belajar bermain game. Sambil bermain, sambil kita mendapat ilmu. Okay lah. So for question 5, we will continue this question on next class. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kita bagilah main game. Okay, so boleh dah siap jawapannya?
tak ada masalah. Okey, cikgu nak stop presenting. Dan mana ni otak-otak yang lain ni? Mana Hafizulnya? Ada Hafizul? Hafizul, sebelum habis kelas hari ni okay, cikgu. Sebelum habis kelas hari ni, cikgu nak semua tunggu sekejap, boleh? Lepas habis main game. Boleh ya? Cikgu ada nak tanya sesuatu. Okay, so kita main game satu round, lepas tu kita ni. Kita ada cikgu nak tanya sesuatu. Okay, kita pun bagi game untuk kanak-kanak. Okay, mana? Oh, silap. Okay, kita buat quiz tentang yang scientific skill hari ini. Okay, cikgu nak bagi kamu pilihan hari ni, nak main yang belum dimain atau nak main yang dah biasa main. Nak main yang cikgu ingat 6C belum main factory, dah kot. Racing pun belum, Crazy Kingdom pun belum, Tower of Doom, klasik ni yang biasa je lah kot. So Crypto sudah, Gold Quest sudah, Tower Defense saya rasa pun belum, tapi bagi cikgu okay lah. So which one? Tower Defense. Okay, kita try Tower Defense. Tower Defense lah. Okay, Tower Defense. Tower Defense ni okay, nak yang padang rumput ke nak padang pasir? Pasir, okay. Okay, macam ini ya. Kalau tak siap cikgu, okay, kita bagilah 10 minit lah. Okay, sempat kau. Ya ke? Jangan 8 minit. Sebab cikgu nak interview tadi. Okay, so dia kalau tak siap cikgu, kamu kena pasang tower daripada bentuk haiwan-haiwan. Sekejap lah. Okay, cikgu sudah masukkan. So total yang sepatutnya hadir ialah 14 lah. Okay, boleh masuk 763594. Cikgu tulis je kat sini. Oh, tidak hadir. 763594. So in case ada yang masuk bukan menggunakan link, so kamu boleh masuk sana. Siapa? Seingat cikgu, dia yang game yang ni, dia macam ni. Yang kita main goal tu kita curi emas. Kalau kripto pun kita boleh curi orang. Siapa yang ambil? Gebuk lah kamu, burung ke ayam ke. Okay, so kalau yang lain tu dia main curi direct kan. Tapi kalau tak siap cikgu, yang ni dia macam hack juga. Kita macam contohnya tiba-tiba skrin kamu jadi terbalik. Contohlah yang cikgu pernah main hari tu dengan murid tahun 5 hari tu. Lepas tu dia boleh buat jadi orang lain jadi lambat. Apa lagi macam tu lah, cikgu pun tak biasa main. Tapi dia tak sama. Macam kalau biasa kan kita boleh kacau lawan kita kan, atau kita curi duit ke apa ke. Tapi kalau macam kafe, kita tak kacau orang tapi kita lumba kan. Dan macam ni kita ada juga sikit dia macam kita mengganggu lawan, tapi dia tak spesifik. Macam kita pergi curi
orang ni kita curi orang ni, tak, bukan dia macam tu. Tapi dia akan macam kita pilih power up tu, kita akan mengganggu semua orang. So ada yang best, ada yang tak best. Apa dia punya power tu. Okay, siapa lagi belum? Kalau tak sini ada 14 orang. Satu, masih 10. Okay, cikgu kira sampai 5. Cikgu akan start. Aiman dah masuk kan? Aiman dah ke? Ada. Lagi siapa lagi? Siti? Adirah ada. Ni siapa birthday ni? Awalnya buat apa pengumuman? Jadi kami kena buat apa? Kami kena hantar hadiah ke ni? Hantar hadiah ke? Sekejaplah fikir. Gaji bila gaji? Nanti kalau masuk gaji bolehlah hadiah. Mas, dah ke Mas? Kita tak main. Duratun dah ada, Azkar dah ada, Dani dah ada. Lepas tu Alisha dah ada. Arisha, ada tak Arisha? Arisha tahu tak ni macam mana? Kalau tak saya cikgu, Arisha jarang masuk ke kita punya kelas ni ya. Sekejaplah. Okay, Arisha, Khair, Azkar, macam mana? Dari Amani, silap. Amani, Syifa sudah, Amani dan Khair, Aiman, Duratun, Aina Syuhada, Ahmas. Okay, dah 10. Lagi siapa lagi yang nak join? 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada dah, cikgu start je. Start je, cikgu nak main jugalah. Start, jap cikgu masuk juga. Okay. Okay, start. Okay, tak nak join dulu, tak apa, kamu tengok dah dulu macam mana. Okay, tutorial tak nak. So, tower dia dalam bentuk haiwan-haiwan ni, nanti dia akan menyerang apabila musuh datang. Okay, so ada kena cek nampak tadi. Okay. Okay, kita pun pilihkan dia punya haiwan yang kita nak guna sebagai tower ni. Okay, contohnya kamu tengok dekat sini ada peta masuk. Okay, cikgu nak buka dekat sini. Contoh, 1. Okay, jawab soalan lagi. Datang musuh, jadi dia akan tembak. So dapatlah point ni. Get question for more. Soalan dia, if cloud is dark, what is suitable for prediction? Tak tahulah jawapan tu. Okay, okay, tak tahu juga jawapan tadi. Okay, contohnya pilih yang ni buat apa? Yalah. Dekat sini. Okay, next round. Kita tembak. Ni siapa yang pilih annoying ducks ni? Okay, how many senses used to make the relation? Okay, boleh pilih lagi. Dia nanti.
invention. Okay, jawab soalan. Soalannya tak nak baca, nanti kantoi jawapan dia. Okay, ada dah yang baru, kita tambah. Okay, kita boleh upgrade dia. Dah apa jadi? Laser, dia keluarkan laser. Okay. Ini senang je. Oh, siapa yang ambil 5 friends dari sekarang? Okay. Okay. Variable ada berapa? Okay. Upgrade tak boleh. Tak boleh, belum ada account. Jadi banyaknya. Ada ikan datang. Suitable for classifying. Not suitable. Jadi buku. Oh. Dia annoying ducks. Oh, annoying ducks ni jadi kita tak boleh buat tower lah. Okay. Itu dia. Okay. Tengok ada alien invasion. Kalau ada alien invasion, hilang satu tower. Habis penguin. Lepas juga ada boss tu.
Aduh. Okay. Final boss sudah. Boss. Boss. Habis. 1006 ah. 20 damage. Tak faham kan mainan dia kan? Itulah okey lah. Okay, cikgu stop dulu. Okay, lepas ni ya. Sekejap sebelum kita start second round. Okay, so hari ni cikgu tengok apa ni? 14.